Assalamualaikum dan selamat pagi kepada penonton Alif Just Fix. Okey, pagi ni kita ada 1, 2 dan 3. Raja segala jalan raya iaitu Peredua Myvi datang menghadap nak tukar sepasang lower arm berkualiti brand Muteki. Semestinya pagi ni saya nak tunjukkan pada anda macam mana cara nak tukar lower arm masuk pada Peredua Myvi. Saya yakin ramai pengguna-pengguna kereta ni sama ada Myvi First Model, lagi best ataupun Icon. Ketiga-tiga kereta ni cara dan konsep adalah 100% sama dan barangnya juga adalah sama kecuali Myvi baru. Untuk info anda, pemilihan kualiti lower arm yang baik menjadikan pemanduan lagi sedap, kereta lebih fit macam kereta baru, selesa, nyaman dan paling penting sekali tuan-tuan dan perempuan, faktor keselamatan adalah lebih terjamin. Kita tak nak masa tengah bawa, ball joint tercabut. Bila ball joint tercabut, steering akan ke laut lah disebabkan tayar dah terkangkang. Sebab itulah saya recommend anda mesti cuba lower arm jenama Muteki. Siapa dah pakai, dia orang mesti tahu macam mana kualiti dia terbaik. Sebelum anda ambil keputusan untuk tukar lower arm sepasang kiri dan kanan yang baru, sebelum tu macam mana anda nak tahu sama ada lower arm anda yang sedia ada ni dah bermasalah? Okey, pertama sekali kalau anda ada rasa macam saya cakap ni, mungkinlah boleh jadi lower arm masalah. Bila anda bawa kereta tu dia punya steering dia akan ke kiri ke kanan macam naik sampan. Ini disebabkan faktor ball joint yang dah lembut. Yang kedua, bila anda tekan minyak ataupun anda brake secara mengejut, ada terasa sentap disebabkan dia punya bush dia dah pecah, sama ada dia lembik ataupun dia dah pecah lah. Okey, so ini adalah faktor-faktor lower arm anda perlu ditukar dengan segera. Okey, baik, ketiga-tiga biji Peredua Myvi ni biasanya orang kita panggil sebagai supercar Malaysia sebab dia laju, dia paling banyak buat masalah atas jalan raya, dia boleh terbang, dia boleh menyelam. Okey, kalau anda dah ada satu kereta yang padu, takkanlah nak pakai perancap ayam pula kan? So recommend matchingkanlah dengan lower arm yang cantik sikit. Muteki contohnya, bawa Lazat. Lepas tu, apa yang saya suka, selain dia punya bush dia tahan lebih lama apa semua, dia punya finishing warna dia memang cun habis. Ini memang saya suka. Okey, berita baik kepada anda. Setiap pembelian lower arm Muteki untuk Peredua Myvi, tak kisahlah yang mana-mana model dalam 3 ni, anda akan dihadiahkan karpet kereta jenama Trapo yang bernilai RM189. Ini adalah kita buat sempena promosi Hari Raya. Okey, ini adalah satu peluang yang sangat menguntungkan anda dan sah untuk pembelian lower arm Muteki 500 set terawal sahaja. Siapa cepat dia dapat. Okey, set yang saya maksudkan anda akan dapat semualah dari A sampai Z. Dekat depan kita ada 2, dekat belakang kita ada 3. So total kita ada 5. Depan dan belakang complete set. Okey, lepas tu untuk Trapo karpet ni saya akan review pada penghujung video. Jadi jangan lupa tengok video ni sampai habis. Sekarang saya akan buat dulu DIY untuk lower arm Muteki. Adalah idea yang baik apabila first kali kita akan ambil center pada bahagian tayar ni, kita straightkan sampai mana-mana bahagian. Lepas tu saya akan lekatkan dengan seletip. Ini saya buat sebagai tanda marking disebabkan bila kita dah masuk lower arm yang baru, kita akan jack naik sikit tayar sampai ke paras dia. Ibarat kereta tu dia turun ke tanah, barulah kita ikat bolt supaya bush dia tahan dengan lebih lama. Inilah kita kena buat. Okey, sekarang kita dah boleh akses ke lower arm. Batang yang saya tunjukkan ni, yang berbentuk lekuk dekat sini, ini adalah lower arm yang lama. Okey, dia berpegang dari subframe kereta kepada knuckle. Okey, dan dekat bahagian bush dekat sini, anda boleh tengok dia totally dah koyak. Dia punya getah dia dah koyak. Sebab tu owner ada kata, kenapa kereta saya ni bunyi sentap, ada bunyi macam besi belaga. Lepas tu rasa macam kurang senang, tak comfort. Inilah dia, bushnya dah pun pecah. Sekarang kita akan gantikan kepada lower arm yang baru.
Cara untuk buka lower arm, pertama sekali pada bahagian bawah sini ada satu bolt saiz 17mm di mana dia mengikat terus sampai ke frame. Ini adalah bolt pertama yang anda kena buka. Bolt melintang ni pun kita kena buka juga, iaitu bolt saiz 17mm. Lepas tu dekat sini kita ada nut saiz 17mm yang dia mengikat antara ball joint dengan knuckle. Itu saja. Oh, apa yang saya jumpa ni, kepada encik owner, anda boleh tengok ya, absorber anda dah leaking, ada kesan minyak kat sini. Lepas tu bila saya calik sikit dengan jari, anda tengok ada kesan minyak. Ini adalah amanah dan tanggungjawab saya untuk bagi tahu kepada anda. Bermaksud absorber anda perlu diganti kemudian. Langkah pertama, cabut dan keluarkan castle nut pin pada bahagian ball joint dengan menggunakan plier munjung tirus. Okey, cantik. Dengan menggunakan spana saiz 17mm, masuk dan fitkan pada castle nut, kemudian break loose dan akhirnya barulah kita boleh keluarkan castle nut. Sekarang kita kena ketuk knuckle dengan ball joint dan kita pisahkan diorang dengan cara ketuk knuckle dengan menggunakan hammer. Alright, Jun. Untuk bolt yang kedua ni, saya akan menggunakan spana saiz 17mm yang panjang sebab bolt ni memang agak ketat. Okey, masuk dan fitkan pada bolt dan tarik. Okey, dan akhirnya bolt dah diluskan. Sambungkan lagi dengan menggunakan ratchet. Seterusnya saya akan kiau sikit bolt dengan menggunakan pry bar. Akhir sekali barulah kita boleh cabut bolt tersebut. Okey, baik. Untuk bolt terakhir, saya mulakan dengan menggunakan soket saiz 17mm bersama dengan breaker bar sebab bolt ni agak ketat. Saya akan looskan dulu. Macam biasa, kita ratchetkan dia sampai boltnya betul-betul habis dan nak keluar. Dan akhir sekali barulah kita boleh cabut bolt tersebut. Okey, dah habis. Ini adalah bolt terakhir. Ini adalah hasil dia. Kita ada 2 bolt panjang, 1 castle nut dan juga lagi 1 pin. Ni kena simpan jangan hilang pula. Untuk proses keluarkan lower arm yang lama, poin pertama yang saya akan kiau adalah pada bahagian bush depan. Masuk dan fitkan betul-betul pry bar dan kiau dia. Okey, dah cantik. Kita akan biarkan dia macam tu je. Janji dia dah lepas dari frame. Untuk poin yang kedua, dengan sama lagi kita akan menggunakan pry bar. Tools macam ni sangatlah membantu. Saya akan masukkan pada poin bush sini, pada bahagian belakang dan kiaukan sikit. Okey dah. Bila dia dah lepas dari subframe, dah biarkan dia saja. Kita akan pergi ke tempat lain pula. Alright, untuk step terakhir kita kena pisahkan stabilizer link dengan batang stabilizer. Sebab apa? Stabilizer link tu dia terikat dengan lower arm. Kalau anda tak buka, nanti lower arm tak boleh turun. Okey, terbaik. Dan akhirnya kita dah pun boleh keluarkan lower arm yang lama. Godek-godek sikit, goyang-goyang sikit dan dah dipun lepaskan dari subframe. Okey, ini adalah lower arm yang lama yang kita dah pun berjaya keluarkan. Secara real quick, saya nak tunjukkan pada anda apa yang terjadi kepada lower arm dan sebab apa kita nak tukar. Okey, pertama sekali, anda boleh tengok bush dekat sini bila saya masuk dengan menggunakan screwdriver. Bila saya goyang-goyangkan sikit, anda boleh perhatikan baik-baik pada bahagian bush keliling besar kat sini. Anda boleh tengok dia punya bush dia dah pun pecah dan merekah. Okey, dan lagi satu tempat iaitu pada bahagian ball joint. Bila saya dah goyang-goyangkan dengan menggunakan jari, sangat-sangat loose. Zup, 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 zup. So benda inilah akan menyebabkan steering anda ke kiri ke kanan macam sampan. So kita boleh dikatakan lower arm ni memang dah rosak dan perlu diganti. Okey, dan dari lower arm yang lama kita akan masuk gantikan dengan lower arm yang baru berkualiti tinggi jenama Motegi. Anda boleh tengok apa yang saya suka, dia punya warna dia tahu, finishing warna dia tak bosan tengok. Dan pada bahagian bush dekat sini rasa lebih solid, lebih fit.
Sebab saya pun pernah pakai muteki sebelum ni. Memang saya boleh rasa dia punya feeling dia memang lain macam. Kalau anda belum pernah cuba brand muteki, why not anda cuba? Saya berani jamin anda takkan pernah sesekali menyesal. Okay, so sekarang kita dalam proses pemasangan lower arm muteki pada kereta tadi tu. Alangkah lebih baiknya sebelum kita pasang lower arm yang baru, kita bersihkan dulu pada bahagian contact point antara lower arm dengan subframe dengan menggunakan brush pada kedua-dua tempat tadi tu. Dan jangan lupa juga bersihkan juga kedua-dua bolt. Anda boleh tengok lah, memanglah bila dah lama sangat bolt ni memang berkarat. So kita bersihkan dia. Macam ni lah hasil bila kedua-dua bolt kita dah pun bersihkan. Bebas dari karat lah. Tak semua tapi sekurang-kurangnya sedap mata nak memandang. Okey, sekarang kita dalam proses pemasangan. Saya akan masukkan dulu pada bahagian belakang. Lepas tu ketuk-ketuk lah sikit. Sebab bila bush baru ni dia lebih tebal, dia lebih fit. So ketuk dengan menggunakan hammer. Okey, sampailah dia ngam-ngam pada bahagian lubang tu, dia selari. Okey, sekarang kita kena masukkan bush pada bahagian depan ni. Memang kita kena godek-godek sikit. Dan saya akui nak masukkan bush depan ni memang agak menyampah sikit tau. Sebab dia memang mencabar sikit lah. Anda kena godek-godek, kena pakai banyak sikit tenaga. Tengoklah macam mana bila anda dah duduk dekat depan tu, memang anda dah tahu apa yang patut buat lah. Susah juga saya nak explain kan. Tapi yang bush depan ni memang susah sikit lah. Saya nak bagi tahu berbanding dengan bush ball joint. Bush ball joint pula dah. Dengan ball joint, dengan bush pada bahagian belakang. Okey, tolak-tolak sikit. Bila dah ngam fit, sap, tolak bagi dia masuk terus. Dan selarikan dia punya lubang antara bush dan subframe. Okey, baik. Langkah seterusnya, kita kena cantumkan balik knuckle dengan ball joint. Saya akan pullkan pada bahagian bawah. Lepas tu tolak dengan sekuat hati. Macam ni. Okey, dia akan ngam-ngam. Pastikan antara ball joint dengan knuckle tu tak ada gap. Kemudian barulah saya akan masukkan castle nut tadi tu. Tak payah ikat dulu, masukkan dulu. Okey, macam dalam awal video yang saya bagi tahu tadi tu, sebelum kita ikat ke semua bolt, kita jack naik dulu biar level itu sama tinggi. Macam kereta tu hempap dekat tanah tau. Yang kita dah buat marking pakai selotip tadi tu, barulah kita ikat dengan kuat-kuat. Kalau tak nanti dia punya bush dengan tread dia tak tahan. Okey, bila kita dah jack naik sikit suspension, ibarat kereta tu dia punya gap dengan suspension tu, macam kereta tu dah dihempap ke tanah, dah turun ke bawah lah. Barulah kita akan masukkan bolt melintang tadi tu. Okey, saya double confirm lagi sekali Pastikan center dekat pada bahagian roda ni, dia selari dengan pada bahagian marking tape dekat sini. Barulah kita akan ketatkan ke semua bolt. Okey, lepas tu kita ketatkan bolt. Okey, ketatkan dulu pada bahagian belakang. Okey, kemudian kita ikat sampai ketat pada bahagian depan pula. Okey, cantik. Lepas tu kita ikat balik castle nut. Okey, ikat sampai ketat. Okey, cantik. Dan jangan lupa masukkan semula dia punya pin supaya dia stay in place. Komponen terakhir yang kita kena sambung, jangan lupa sambungkan balik stabilizer link dengan stabilizer bar. Okey, terbaik. Alright, tuan-tuan dan puan-puan, sekarang kita dah pun siap pasang lower arm muteki pada bahagian passenger side. Okey, nampak lebih nice, lebih shiny. Bolt pada bahagian bawah dah ketat, pada bahagian depan dan juga pada bahagian ball joint kita dah pun ketatkan. Dan jangan lupa stabilizer link bersama dengan stabilizer bar. Okey, total sekali kita dah pun ketatkan sekali dan kita dah pun selesai. Alright, sebelah passenger side kita dah pun selesai pasang lower arm. Jangan lupa juga buat pada bahagian driver side sebab benda ni sama je, saya takkan tunjuk. Okey, saya akan sentiasa bagi tahu pada anda untuk tukar suspension, tak kira lah lower arm ke, absorber ke, apa-apa bahagian yang berkenaan dengan suspension, pastikan tukar sepasang sebab sistem suspension bekerja secara sepasang. Bila anda tukar sepasang, anda akan dapat pemanduan yang lebih selesa dan fit. Okey, so akhirnya kita dah pun siap pasang lower arm kiri
dan kanan jenama Muteki. Nampak dia punya warna dia memang best lah. Lagi sekali rasa dia punya feel dia memang happy lah. Okay, so macam ni lah rupa lower arm yang lama, kiri dan kanan. Again, saya bagi tahu anda boleh tengok dia punya push dia dah pecah. Lepas tu bila saya dah goyang-goyangkan rasa sangat loose. Patutnya dia ada rasa sangat ketat ataupun at least ada rintangan, tapi yang ni langsung tak ada. Dan sama juga dia punya bush dah lembik. Kalau tak lembik pun dia pecah lah antara dua ni. Okey, sekarang saya akan review secara ringkas hadiah kapet Trapo yang bernilai RM189. Alright, first of all, dia memerangkap lumpur dan habuk dengan mudah. Dan contohnya saya buat macam ni. Serta kalau kita nak bersihkan dia, tak payah susah-susah, tak payah nak tepuk, tak payah nak jemur ke apa ke. Anda angkat, goncang-goncangkan dia, dah selesai, bersih. Lagi yang kedua, kalau kita pakai kapet yang macam ni, ini adalah kapet yang paling common sekali lah orang pakai. Okay, first kali kapet ni dia memang bau lah, bau getah kan. Yang kedua, kapet yang jenis macam ni, dia senang licin tau. Bila dia licin, terutama pada bahagian pemandu lah, dia akan lama-lama bila kita tekan, kalau dia tergelincir ke depan saja tak apa. Tapi masalahnya dia boleh berkumpul. Bila dia berkumpul, dia boleh mengundang kepada bahaya. Sebab apa? Bila dia berkumpul, dia akan mungkin boleh terlock pada bahagian pedal minyak ke, pada bahagian brake ke atau apa-apa. So, berbalik kepada kapet Trapo, ciri-ciri yang kita nak, okay, dia adalah anti licin. Pada bahagian permukaan bawah sini anda boleh tengok ada beberapa pelekat di mana bila kita letak pada kapet kereta, dia akan stay in place. So, tak kira lah macam mana situasi anda punya posisi, anda tekan macam mana pun, dia akan masih kekal pada posisi. Okay, lepas tu kapet Trapo ni juga mudah untuk kita bersihkan. Okay, serta dia punya sifatnya yang kalis air. So tak adalah airnya basah, bertakung, las-las, dia akan menyebabkan bau hapak. And then bila anda dah terkena pada air, anda dah bersihkan, letak aja dekat bawah matahari. So dia akan kering dengan masa yang sangat singkat. Untuk info anda, promosi ni adalah sangat terhad. Sekali lagi saya bagi tahu, anda akan dapat percuma kapet Trapo berharga RM189 untuk setiap pembelian set lower arm jenama Muteki. Kalau ia pun lower arm anda yang sedia ada ni elok lagi, anda boleh je beli dulu lepas tu simpan. Sebab barang wear and tear ni lama-lama dia akan rosak juga dan tak ada masalah kalau anda nak simpan lama pun. Okey, sekarang saya nak test drive kereta Pertua Myvi yang kita dah tukar lower arm sebelum ni. Bila saya lalu dekat Bonggol, yes, rasa lebih baik dari yang sebelum. Dari segi prestasi handling, no more rasa sampan-sampan. Steering memang fit, straight, tegak je ke depan. Okey, sekarang kita dalam penghujung video. Sekiranya anda berminat nak beli baju AJF dan juga produk Muteki, saya dah sediakan link di description box dan pin komen di bawah. Sekiranya video ni bermanfaat, jangan lupa untuk tekan like dan subscribe. Kita jumpa lagi untuk video akan datang.